اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 23, hadis yang ke-25. Katanya telah kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Maksudnya, ada sedekah atas setiap organ tubuh salah seorang daripada kamu. Setiap satu tasbih adalah sedekah, setiap satu tahlil adalah sedekah, setiap satu takbir adalah sedekah, menganjurkan yang ma'ruf adalah sedekah, dan mencegah yang mungkar adalah sedekah. Semua itu boleh digantikan dengan 2 rakaat di waktu duha. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah dia membicarakan tentang zikir-zikir, wirid-wirid, bacaan-bacaan yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak yang pernah disebut oleh Rasulullah, pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hadis ni Imam Nawawi menyebut bahawasanya Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an, yang mana dia pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, setiap sendi kita ni ada sendi, setiap sendi kita diwajibkan kepada kita bersedekah. Setiap sendi mesti kita kena bersedekah untuk setiap sendi. Banyak mana sendi kita? Di sana ada hadis yang sahih yang lain menyebut bahawasanya setiap manusia dia mempunyai tulang dan sendi 360. Maka diwajibkan kepada dia bersedekah setiap hari sebanyak 360. Mesti kena bersedekah setiap hari. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu yawmin tatlu'u fihi syams. Setiap hari dia kena bersedekah. Setiap hari yang matahari terbit dia kena bersedekah untuk setiap sendi. Sendi ada 360, jadi dia kena sedekah 360. Kalau orang mampu sedekah dengan duit, dengan harta, dia sedekah dengan harta. Kalau orang mampu sedekah dengan tenaga, dia boleh sedekah dengan tenaga. Sedekah dengan buah fikiran, sedekah dengan buah fikiran. Dan yang dimaksud dengan sedekah di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sedekah yang lebih luas daripada apa yang kita faham. Kita kalau sekiranya sebut sedekah, kita akan faham sedekah harta benda, sedekah dengan tenaga sebagai contoh, kita memberi sumbangan buah fikiran sebagai contoh. Tapi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya sedekah lebih luas lagi daripada apa yang kita tahu. Yang pertama sekali kata Rasulullah, setiap ucapan subhanallah dikirakan sedekah. Setiap ucapan alhamdulillah dikirakan sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah dikirakan sedekah. Jadi bermakna setiap orang di kalangan kita mampu melaksanakan tanggungjawab tersebut. Setiap seorang daripada kita mampu untuk bersedekah sebanyak 360, kerana nak bersyukur di atas nikmat sendi yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Allah Rabbi, banyak tu kalau kira 360 bukan sikit tu. 360 hias hari, kira sebulan banyak mana kalau sedekah dengan duit. Tapi sedekah sini ia lebih luas lagi, bukan mesti duit saja. Sehingga kan suruh kepada kebaikan.
juga sedekah. Suruh kepada kebaikan, cegah kemungkaran juga sedekah. Suruh kepada kebaikan termasuk dalam sedekah. Yang mana apabila kita suruh kepada kebaikan, sebenarnya di situ kita telah mensyukuri di atas nikmat tubuh badan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Tapi ada juga orang kita ni, sebahagian daripada orang kita, dia tidak suka buat kebaikan. Dia tak suka mana. Dia tak suka mana. Dia kalau boleh nak jauh orang lagi daripada agama, dia juga setengah-setengah. Jadi subjek agama, hak di sekolah tu, hak yang dok banyak mana nak kau kurang lagi. Sebab takut orang pakat jadi rapat dengan Tuhan. Takut sebab takut orang jadi ustaz. Dia kata takut sekolah melahirkan para asatidah. Jadi kalau melahirkan ustaz-ustaz, jadi pasti nak kepada agama. Itu jadi benda yang bermasalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hak yang sebanyak-banyak sedekah untuk kita syukur di atas nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Cukup kita buat 2 rakaat sembahyang sunat duha. Jadi kalau kita buat lepas daripada subuh, apabila matahari naik dah, 2 rakaat sembahyang sunat duha, maka mencukupi untuk kita mensyukurkan di atas nikmat sendiri yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Allah Rabbi, sembahyang sunat duha. Dia sembahyang sunat duha dipanggil juga, nama dia juga sembahyang al-awwabin. Sembahyang sunat duha, nama dia juga sembahyang al-awwabin. Perkataan awwabin makna dia orang hak yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang hak yang amat kuat kembali kepada Allah. Jadi kalau kita belajar dalam kitab fiqh, kalau kita buka dalam kitab fiqh, dia ada benda dalam, kalau kita belajar dalam bab sembahyang sunat, dia panggil ada sembahyang sunat yang nama dia sembahyang sunat awwabin. Yang biasanya dalam kitab fiqh dikata sembahyang sunat awwabin adalah di antara maghrib dengan isyak. Okey, itu satu pandangan. Dia ada lagi sembahyang sunat awwabin bukan di antara maghrib dengan isyak, bahkan di antara matahari naik segala hingga sebelum daripada gelincir matahari, hingga sebelum daripada sebelum daripada masuk zuhur, sebelum daripada masuk waktu zuhur. Itu dipanggil sembahyang sunat awwabin. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Sembahyang awwabin ketika anak unta kepanasan. Anak unta jadi panas dah, tak boleh dah jalan, duduk lepek dah anak unta. Anak unta tidak sama dengan mak unta, tak tahan mana panas. Ketika itulah kata Rasulullah, paling afdal sekali kita sembahyang sunat duha. Kata ulama lebih kurang dalam pukul 10 lebih sikit. Masa tu panas dah kan. Tu hak yang paling afdal, sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha dinamakan juga sebagai sembahyang sunat awwabin. Okey, kita cerita panjang sikitlah berkaitan dengan masalah ni, kita masuk dalam fiqh sikit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sembahyang sunat duha adalah sembahyang sunat yang dituntut kepada kita melakukan. Di antara dalil yang menjadi sandaran kepada benda disyariatkan menunaikan sembahyang sunat duha adalah hadis yang diriwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Okey, di antaranya. Dan adalah beberapa hadis yang lain, di antaranya hadis yang diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an, yang mana Abu Hurairah menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsani khalili bi thalath. Rasulullah dikata kekasih aku meninggal pesanan kepadaku supaya aku melakukan 3 perkara, di antaranya sembahyang sunat duha. Abu Hurairah tidak pernah meninggal sembahyang sunat duha kerana itu adalah pesanan Rasulullah untuk dia. Jadi sembahyang sunat duha, dan sembahyang sunat duha dinamakan juga sebagai sembahyang sunat al-awwabin. Sebaik-baik sembahyang sunat duha adalah lebih kurang dalam pukul 10 lebih. Sebab dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Ada riwayat yang kedua, hina ramadatil fisal, ketika kepanasan anak unta. Kita mungkin kita tidak faham sebab di tempat kita tak ada unta. Dia unta ni duduk tengah padang pasir. Unta duduk tengah padang pasir. Anak orang yang baru lepas susu daripada mak, kecil lagi lah, tak besar mana. Jadi kalau matahari panas sikit, dalam pukul 10 lebih, dia tak gerak dah nak jalan sebab pasir panas kan. Macam kita duduk patah, mana panas tengah hari je, kita tak gerak dah.
Jadi ketika anak unta kepanasan dah Allah dah, anak unta nak jalan sebab panas dah bumi ni, maka situlah hak yang paling afdal kita sembahyang sunat duha. Maka sunat duha dinamakan juga sebagai salatul awabin. Okey, dua. Lepas tu lagi sembahyang yang dikenali sebagai sembahyang sunat isyraq ataupun sunat syuruq. Selagi ada sembahyang yang dikenali sebagai sunat isyraq ataupun sunat syuruq. Sembahyang sunat isyraq ataupun sembahyang sunat syuruq, ulama berselisih kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan sembahyang sunat isyraq ataupun sembahyang sunat syuruq. Isyraq ni maksudnya sunat matahari terbit. Okey, itu asal makna sunat isyraq. Sembahyang sunat isyraq ataupun sembahyang sunat syuruq, sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya ia adalah sama dengan sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha, nama dia duha, nama dia isyraq, nama dia syuruq, nama dia awabi. 4 nama dia. Okey, ini pandangan sebahagian daripada ulama. Bahkan ini adalah pandangan majoriti ulama. Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama, di antaranya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan beberapa orang ulama-ulama yang lain mengatakan sunat isyraq ataupun sunat syuruq berbeza dengan sunat duha. Sunat isyraq lain, sunat duha lain. Okey, sunat isyraq mengikut pandangan sebahagian daripada ulama berbeza dengan sembahyang sunat duha. Namun pandangan majoriti ulama mengatakan sembahyang sunat isyraq dengan duha adalah sama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang ingin mengerjakan sembahyang sunat isyraq, mesti dia kena tahu bahawasanya permulaan waktu sunat isyraq adalah apabila matahari naik segala. Ada orang oleh kerana dia tidak belajar, cara nak ke beramal je sebut kata sembahyang sunat isyraq, sembahyang sunat matahari terbit, ketika matahari tengah keluar dia pergi sembahyang, itu adalah salah. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu ta'ala an. Kata Uqbah bin Amir Al-Juhani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur kami, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana 'anis salah fi 3 awqat. Rasulullah melarang kami sembahyang dalam 3 waktu. Yang pertamanya, hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi', ketika matahari sedang terbit sehinggalah matahari tinggi, barulah boleh sembahyang. Itu kita kena ingat. Orang yang nak sembahyang sunat isyraq, kalau nak ambil pandangan yang mengatakan sunat isyraq lain daripada sunat duha, dia kena jaga waktu permulaan sembahyang sunat isyraq adalah apabila matahari naik tinggi. Kerana Rasulullah larang kita sembahyang ketika matahari sedang naik. Okey, itu di antara benda yang perlu kita kena tahu. Okey, habis itu kita masuk dalam hadis berikutnya pula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata dia, telah kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari maksudnya kitab lah, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga nama kitab, daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat Rasulullah. Dia berkata, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, faqultu bala ya Rasulullah, qal qul la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, Nabi bersabda kepadaku, mahukah kamu aku tunjukkan harta terpendam daripada harta karung syurga? Dia kanzun ni asal makna gedung, harta hak yang maha. Dia terjemah lagu mana, mahukah kamu aku tunjukkan harta terpendam daripada harta karung syurga? Jadi Rasulullah khabar kepada Abu Musa Al-Asy'ari, munak tak aku nak tunjuk kepadamu satu gedung daripada gedung-gedung syurga. Allah Rabbi, gedung syurga. Syurga ni benda syurga, tempat nikmat, tempat nikmat yang tidak berkesudahan, yang kekal selama-lama. Manakala nikmat dunia sekejap je, nikmat dunia sekejap belaka, nikmat kesihatan sekejap,
Nikmat comel sekejap. Dulu comel kita. Ni kat Bromo tak ada dah. Mai benda berubang atas bawah ni tak ada comel dah. Mai keduk bu habis tak ada dah comel. Dulu sihat. Ni sakit dah, dagak dah. Dulu gagah. Ni dah gagah dah. Dulu banyak witi, ni kurang dah witi. Dulu gitu, ni Allah Rabbi. Jadi benda yang ada di atas dunia ni hanya bersifat sementara. Hak yang kekal adalah akhirat. Nikmat di akhirat adalah nikmat yang kekal. Jadi harta simpanan gedung syurga di antaranya hak yang disebut oleh Rasul dalam hadis ini. Rasul kata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Munah dah aku nak tunjuk kepadamu satu gedung daripada gedung syurga." Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, mahu wahai Rasulullah?" Nak dah, siapa tak mahu benda hak molek gini. Baginda bersabda, "Ucapkan la haula wala quwwata illa billah." Kamu kena ucap perkataan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah adalah satu gedung daripada gedung-gedung syurga. Okey, kita hurai dulu makna dia. Nanti kita akan hurai lagi benda yang berkait dengan la haula wala quwwata illa billah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia la makna benda la ni dalam bahasa Arab, kalau kita nak belajar bahasa Arab, la ni dua je makna dia. La makna dia tidak ataupun jangan dalam bahasa Arab. La tidak ataupun la jangan. Dia adalah kaedah kita nak tahu la tidak la jangan tu adalah. Dalam bahasa Arab la dua je makna, tidak jangan. La di sini makna tidak. Tak ada. Haula makna daya. Tidak ada haula yang menghalang. Boleh juga. Ada setengah ulama kata haula ni makna quwwata, tidak ada kekuatan. Tidak ada daya, tidak ada daya dalam hal dia, tak ada daya ni. Di sana ada satu asar yang diriwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, yang mana Rasulullah menceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud makna la haula adalah tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Tidak ada kekuatan untuk kita tinggalkan maksiat. Wala quwwata, tidak ada kekuatan yang kedua pula untuk mengerjakan ketaatan. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ada dua perkara yang Allah Taala bebankan atas kepala kita. Ada bebanang yang dikenali sebagai perintah, kewajipan. Ada bebanang yang dikenali sebagai larangan, benda yang diharamkan, mesti kita kena tinggal. Kita ada benda yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita kena buat, dan ada benda yang Allah Ta'ala larang kita melakukan. Maksudnya ada benda yang wajib dan ada benda yang haram. La haula, tidak ada daya. Tidak ada daya untuk kita meninggalkan maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk mengerjakan ketaatan illa billah, melainkan dengan Allah, dengan pertolongan daripada Allah, dengan kekuatan daripada Allah, dengan pemeliharaan daripada Allah, dengan taufik daripada Allah, dengan hidayah daripada Allah. Apabila Allah Ta'ala membantu kita, Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita, Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita, barulah kita mampu melakukan ketaatan dan meninggal maksiat. Itu makna la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk kita meninggalkan maksiat, wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk kita mengerjakan ketaatan, melainkan dengan pertolongan Allah. Sebab kalau orang betul-betul memahami hakikat la haula wala quwwata illa billah dan dia beramal, pasti amalan dia ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti untuk Allah Subhanahu wa taala, kerana dia mengetahui, dia meyakini dia dapat meninggalkan maksiat, dia dapat melakukan ketaatan. Ini sebenarnya adalah anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, bukan semata-mata daripada dia. Pastinya dia tidak akan merasakan benda tu daripada dia. Maka tak ada lah lahirnya perasaan ujub, kagum dengan diri sendiri, bangga dengan diri sendiri. Tak ada lahir perasaan riak, nak memperlihatkan kebaikan yang kita buat kepada orang lain. Kita ada perasaan untuk memperlihatkan kebaikan hak kita buat kepada orang lain sebab kita rasa benda tu hak kita. Tapi apabila kita tak rasa benda tu hak kita, bukan itu adalah anugerah daripada Allah, maka dia tidak akan timbul perasaan-perasaan tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la haula wala quwwata illa billah. Jadi dalam hadis ni
Nabi SAW menyebut perkataan la haula wala quwwata illa billah adalah satu gedung daripada gedung-gedung syurga. Syurga adalah tempat nikmat. Bagi orang yang memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah, dia akan merasai nikmat di atas dunia sebelum daripada akhirat. Dia akan rasa nikmat tersebut, tapi kena memperbanyakkan ucapan tersebut. Dan dia kena meyakini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ni. Orang yang banyak ucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia nikmat di dalam hati, ketenangan. Allah Ta'ala sahaja yang lebih mengetahui benda nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kerana la haula wala quwwata illa billah adalah satu gedung daripada gedung syurga. Syurga adalah tempat nikmat. Orang yang mengambil nikmat tersebut, dia amalkan di atas dunia, pasti dia akan merasai nikmat syurga sebelum daripada dia masuk ke dalam syurga. Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, ketika beliau menafsirkan ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan dia berada dalam nikmat. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, bukan hanya di akhirat, bukan di dunia. Sebab itulah dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan la haula wala quwwata illa billah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada sahabat, hampir 20 orang sahabat. Rasul pesan supaya memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Orang yang mengucap la haula wala quwwata illa billah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudahkan segala urusan dia. Tapi jangan ucap sekali dua, perbanyakkan. Orang yang memperbanyakkan mengucap la haula wala quwwata illa billah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudahkan segala urusan dia. Orang yang terkena penyakit, orang yang terkena sihir, kadang-kadang diikat dengan sihir, untuk dirungkaikan sihir tersebut, perbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Orang yang dibebani hutang, perbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kerana perucapan la haula wala quwwata illa billah, penghujungnya adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghujungnya adalah pertolongan daripada Allah. Orang yang ingin menarik bantuan dan pertolongan daripada Allah, dia kena memperbanyakkan la haula wala quwwata illa billah. Sebab itulah di antara ucapan yang disyariatkan kepada kita ketika kita mendengar azab, siapa kepada tu bila kata hayya 'alas salah, mari sembahyang, mari sembahyang. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kejayaan. Falah saat itu, falah adalah sembahyang juga. Sebab dalam sembahyang itu ada kejayaannya. Baik, maka kita ucap dia la haula wala quwwata illa billah. Ketika orang ajak kita melakukan sembahyang, menunaikan kefarduan sembahyang, rukun Islam, kita ucap la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak memberi pertolongan kepada kita, nescaya kita tidak mampu hadir ke masjid, hadir ke surau untuk menunaikan sembahyang berjemaah. Maka ketika tu bila kata la haula wala quwwata illa billah, disunatkan kepada kita ucap, tak silap, ketika tu bila kata hayya 'alas salah hayya 'alal falah, disunatkan kita kata la haula wala quwwata illa billah, supaya kita dapat menarik pertolongan Allah, agar Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi kemampuan kepada kita untuk hadir ke masjid untuk mendirikan sembahyang secara berjamaah. Allah Rabbi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seterusnya telah kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dakhala ma'a Rasulillah ala imra'atin wa bayna yadayha nawan aw hasan tusabbihu bih, faqala ala ukhbiruki bima huwa aysaru alayki min hadha aw afdal, faqala subhanallahi adada ma khalaqa fis sama' wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ard
subhanallahi adada ma baina dhalik, subhanallahi adada ma huwa khaliq, wallahu akbar mithla dhalik, walhamdulillahi mithla dhalik, wa la ilaha illallah mithla dhalik, wa la hawla wa la quwwata illa billahi mithla dhalik. Artinya dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan Rasulullah, menemui seorang wanita yang di tangannya terdapat biji kurma atau kerikil untuk bertasbih. Dia pegang biji watama untuk bertasbih, nak bilang berapa hak yang dia nak bertasbih, nak wiri, nak baca tasbih, tahmid, takbir, banyak apa nak baca. Maka bila Rasul tengok, maka kata Rasul, bersabda Rasul, mahukah aku beritahu kepadamu suatu yang lebih mudah dan lebih baik daripada ni? Ada benda yang lebih mudah lagi, lebih baik daripada ni? Bagi dia mengucapkan subhanallah, kata Rasulullah, subhanallah adada ma khalaqa fi sama, subhanallah maha suci Allah Ta'ala bilangan ciptaan Allah Ta'ala yang berada di langit. Allah Rabbi, banyak mana ciptaan Allah Ta'ala yang berada di langit? Dah tahu kita, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Langit ini adalah tempat malaikat. Langit ini adalah tempat malaikat. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, seluas-luas langit tidak ada pun tempat yang kosong melainkan adanya malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk yang paling ramai sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak mengetahui tentera Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Seramai-ramai malaikat yang menjadi penghuni langit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, tak tahulah ramai mana. Maka kita mengucap tasbih kepada Allah sebilangan mereka. Banyak mana Allah Ta'ala lebih mengetahui. Begitu, lepas tu kata dia lagi, wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard, maha suci Allah bilangan ciptaan Allah Ta'ala yang ada pada muka bumi. Allah Rabbi, banyak mana. Kalau kita pergi patah, kira pasir, kawasan Batu Buruk saja kita tidak mampu nak kira dah. Kalau suruh patah, tak tahu banyak mana. Kita bertasbih kepada Allah subhanallah sebilangan bilangan pasir-pasir yang ada di patah. Banyak dah. Ni bukan setakat pasir yang ada di patah, semua makhluk Allah Ta'ala yang ada pada muka bumi, kita bertasbih sebanyak tu. Allahu Rabbi, subhanallah bilangan tu. Seterusnya kata dia, wa subhanallah adada ma baina dhalik, maha suci Allah bilangan barang yang ada di antara langit dan bumi. Wa subhanallah adada ma huwa khaliq, maha suci Allah Subhanahu wa taala bilangan sebanyak barang yang Allah Taala ciptakan. Begitu juga ucapan Allahu Akbar, ucapan Alhamdulillah, ucapan la ilaha illallah, ucapan la haula wala quwwata illa billah. Katanya Imam Tirmizi mengatakan hadis ini sebagai hadis hasan. Hadis hasan ni, hadis ni rendah sikit daripada hadis sahih, tinggi sikit daripada hadis dhaif. Kalau sebut hadis hasan, hadis ni boleh diterima. Juga kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmizi dengan sanad hasan. Daripada siapa? Daripada Yusairah, seorang sahabat wanita dari kalangan Muhajirin. Dia sahabat Rasulullah, dia ada dua. Dia ada golongan Muhajirin, lepas tu dia ada golongan Ansar. Muhajirin ni maksud orang yang berhijrah daripada kampung halaman mereka pergi ke Madinah. Adapun golongan Ansar adalah penduduk Madinah yang memberi pertolongan kepada golongan Muhajirin, kepada Rasulullah dan golongan Muhajirin yang mari. Itu golongan Ansar. Golongan Ansar dia terdiri daripada dua kumpulan yang besar. Yang pertamanya golongan Aus, yang keduanya golongan Khazraj. Baik. Jadi ada seorang sahabiah yang dikenali sebagai Yusairah. Dia ni daripada orang yang berhijrah lah. Dia kata lagu mana? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahunna an yura'ina bitakbir wattaqdis wattahlil wa an ya'qidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum wanita untuk selalu menjaga bacaan takbir. Kena bacalah takbir, Allahu Akbar, taqdis, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah. Juga hendaklah mereka menghitungnya dengan jari jemari. Kita subhanallah, subhanallah ni hitung dengan jari kerana jari jemari akan ditanya dan dia akan bertutur di akhirat kelak. Ni dia akan jadi saksi kepada kita. Kita berzikir, kita berzikir dengan mulut, kita bilang dengan jari ni, jari kita akan menjadi saksi.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i dengan sanad hasan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidu at-tasbiha wa fi riwayatin bi yamini. Artinya aku melihat Rasulullah menghitung tasbih, dalam riwayat lain dengan tangan kanannya. Jadi Rasul bertasbih subhanallah 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 dengan tangan kanan. Baik, telah kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah. Maksudnya, barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, kata aku redha, maksudnya aku redha Allah Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku, maka wajib baginya masuk syurga. Jadi kalau orang amal benda ni, kita kena baca semua tiap-tiap hari pada tersebut kita baca raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula ataupun nabiyyan wa rasula. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wajib dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang setiap hari mengucap, mengaku dengan mulut bahawasanya Allah Ta'ala sebagai Tuhan, agama Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Rasul, pasti dia akan masuk syurga. Orang yang mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul, Islam sebagai agama panduan hidup, maka tempat dia adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ingat, jangan baca ni saja sembahyang tau. Baca ni saja sembahyang dak syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak ni adalah kunci untuk mendapat syurga. Tapi kalau boleh kunci, gigi kunci tak ada dia nak buka kau. Anak kunci ada gigi dia tak ada. Dia kena buat gigi kau nak buka, kau ada gigi ada. Kan kunci kan dia ada gigi kan. Gigi. Anak kunci ada. Tapi gigi ada dia nak buka kau. Jadi kena sembahyang lah. Sembahyang kena jaga benda yang diwajibkan kita kena buat, benda yang dilarang kita tinggal. Lepas tu kita baca doa ni, maka dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata ulama, andai kata dia meninggal perkara yang diwajibkan ataupun dia melakukan perkara yang diharamkan, tapi dia amal ni, sembahyang malah tiap-tiap pagi tak tinggal ni istiqamah semua, raditu billahi rabba wa bil islam dina, baca semua wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kata ulama, Allah Subhanahu wa taala mungkin Allah Taala ampun dia di akhirat kesalahan yang dibuat selain daripada syirik, ataupun Allah Subhanahu wa taala letakkan dia ke dalam neraka Allah Taala sekadar kejahatan yang dibuat, sekadar masa tempoh yang Allah Taala kehendaki, maka penghujungnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak lebihnya ucapan ni sehinggakan orang yang ucap perkataan ni wajib dia dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, tapi biasanya orang yang dapat istiqamah, dapat jaga baca benda ni adalah orang yang memang jaga sembahyang, orang yang jaga sembahyang, jaga benda yang diwajibkan, tinggal benda yang diharamkan. Orang yang tak jaga sembahyang, bang, memang tak boleh ada istiqamah benda ni. Allah Taala dah bagi pada dia taufik untuk istiqamah benda lagu ni. Benda wajib ibu tak buat, nak istiqamah benda sunat. Jadi Allah Ta'ala tidak bagi kemampuan kepada dia untuk istiqamah ucap perkataan ini. Seterusnya telah kami riwayatkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi daripada Abdullah bin Bushr, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bih, faqala la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak atas aku. Banyak kalau kita nak fikir syariat, benda yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, hak benda wajib, benda hak haram, benda sunat dan sebagainya, berlambak benda sunat, benda yang makruh pun bertambah benda yang makruh. Allah lebih banyak. Syariat Islam ni memang cukup banyak. Maka dia minta daripada Rasul, maka beritahu kepadaku sesuatu yang boleh aku jadikan sebagai pegangan. Benda yang banyak-banyak tu, ada suatu benda tu, benda yang kecil lah aku boleh jadi pegangan, dan aku nak buat sama-sama.
Kata Rasulullah, jadikan lidahmu sentiasa basah oleh zikir kepada Allah. Basahkan lidahmu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi. Jadi hak ni mudah kita baca cepat-cepat lah hak ni. Kita baca cepat-cepat. Jadi sekurang-kurangnya kita dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar perkataan Rasulullah, ada ganjaran hak yang cukup tinggi. Sehingga kan dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dan beberapa orang ulama hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a minna haditha fawa'ahu kama hafidhah. Lepas tu kata Rasulullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi, memberi cahaya, Allah taala terangkan, memberi nur, memberi cahaya, Allah taala cerahkan muka seseorang yang dia mendengar hadis Rasulullah. Dia pun ingat, dia pelihara, dia jaga. Lepas tu disampaikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa kepada dia. Jadi kita baca walaupun kita tak uraikan panjang, tapi ada kebaikan dia masuk di bawah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata dia, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan. Perkataan atashabbathu bermakna aku bergantung dan aku berpegang. Imam Nawawi nak hurai maksud daripada ada perkataan dalam hadis atashabbath, makna dia. Seterusnya kami juga meriwayatkan dalam Sunan Tirmizi daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul ibadati afdalu darajatan 'inda Allah ta'ala yawm al-qiyamah qala adh-dhakiruna Allah katsira qultu ya Rasulullah wa min al-ghazi fi sabilillah azza wa jalla qala لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة. Tengok kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ibadah apa yang tertinggi darjatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Allahu Rabbi. Dia sahabat ni, dia mikir lagu mana cara nak dekatkan diri kepada Allah. Sebab matlamat dia bukan dunia, matlamat dia akhirat. Dunianya hanyalah jambatan untuk menuju ke akhirat saja. Dunia ni diibaratkan seperti kita dalam perjalanan. Orang musafir kita ni. Kita ni orang musafir. Dalam satu hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Mungkin berada dalam dunia seolah-olah mu ni gharib, orang yang dalam pelayaran, orang dagang, orang yang sedang mengembara, bukan duduk di kampung. Kita duduk di mana-mana tempat, kalau bukan kampung kita setiap detik duk ingat nak balik kampung je. Contoh kita kata orang tugas di mana, tugas di Sabah ke, tugas di Sarawak ke, sebagai contoh. Memang teringat nak balik kampung je. Duk teringat ke anak, duk teringat ke bini. Kalau bawa anak bini tu lain sikit. Main berbini tak ada ulang. Kawan ni tengah muda, memang duk ingat ke bini sama. Nak tidur ingat ke bini, bangun tidur pun ingat ke bini. Jadi nak balik kampung sama. Begitulah keadaan orang Islam di atas dunia. Pemikiran dia mana? Bukan dunia, pemikiran di akhirat. Dunia ni diibaratkan sebagai tempat dia bermusafir sahaja. Tapi musafir ni tak boleh jamak kosong. Jangan orang jamak kosong pula. Kan kita musafir di atas dunia, buat jamak kosong. Orang musafir kan boleh kosong jamak orang. Tak boleh. Tu musafir lain. Hak boleh jamak kosong. Dia ada orang jadi mikir ke mana pokok hakikat hak jenis sesak barat. Dia jenis tasawuf hak yang sesak barat tu lah. Tasawuf tak salah. Tasawuf boleh. Sebab kita nak membersihkan hati, dia ada golongan hakikat hak yang sesak. Buat dia jamak kosong, semayang tapi jamak kosong kok. Dan apa? Sebab dia kata kita bermusafir. Kita ni atas dunia bermusafir. Allahu Rabbi. Dah Rasulullah nak musafir ke? Kalau Rasulullah nak musafir ke? Rasulullah dah pernah jamak kosong ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermukim di Madinah. Mereka kan adalah dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah jamak. Qasad adalah pernah jamak ketika Rasulullah duduk di Madinah, dalam hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Abbas. Itu ada perbincangan yang panjang dalam kitab fiqh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ketika mana matlamat dia adalah akhirat, maka setiap benda yang keluar daripada mulut dia adalah akhirat.
Dia pergi tanya Rasulullah. Dia tak tanya Rasulullah, tak ada gaya boleh nikah ramai? Tak ada. Rasulullah tak ada gaya cepat boleh projek ke? Tak ada. Hak yang dia duk cakap dengan Rasul dia, "Nu, lagu mana kau nak ambil darjat yang tinggi di sisi Allah? Amalan dia yang paling Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Benda kau amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala." Tengok sebagai contoh. Yang mana Abu Sa'id Al-Khudri dia tanya Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan ada seorang lelaki dia mari jumpa Rasul, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadat benda hak yang darjatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau orang hak yang hanya tengok zahir, kita akan tengok persoalan sahaja. Cuba kita tengok lebih mendalam. Kenapa kau soalan ni keluar daripada si bertanya? Kenapa kau dia nak amalan yang cukup tinggi darjat di sisi Allah? Sebab dia, sebab dalam hati dia adalah ada Allah. Dia sangat-sangat kasih dan mencintai Allah. Pastinya orang yang mencintai kepada sesuatu, dia nak buat supaya dia dapat sampai kepada sesuatu tersebut. Kita apabila kita gila kepada orang puang, jatuh hati kepada orang puang sebagai contoh, kita akan cari lagu mana cara untuk kita rapat dengan dia supaya kita mempunyai kedudukan dalam hati dia. Begitu juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana perasaan cinta dia kepada Allah Taala cukup kuat dalam hati dia, maka dia jumpa dengan Rasul. Dia tanya, lagu mana kau amalan hak yang dapat dia mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan itu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Duk berzikir kepada Allah. Dia zikir ni bukanlah subhanallah subhanallah saja, sembahyang, berzikir, ngaji Quran, berzikir, benda duduk dalam perjuangan Islam, berzikir itu dimasuk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia zikir ni bukan mesti ucap subhanallah sahaja, dia lebih luas lagi. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang tu adalah orang yang mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah. Cuma dalam hadis ni, okey, kita kena sebut asal perkataan zikir, zikrullah, dia makna dia lebih umum daripada ucapan subhanallah, alhamdulillah, lebih umum lagi. Sebagaimana yang pernah disebut oleh Imam Nawawi sebelum daripada ni. Orang duduk dalam majlis ilmu, orang berzikir kepada Allah. Orang duduk dalam perjuangan Islam, orang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang suruh kepada kebaikan, orang berzikir kepada Allah. Orang yang cegah kemungkaran, juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memberi pertolongan kepada orang susah, orang tu berzikir kepada Allah. Asal kata kebaikan, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi pada permulaan kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Tapi dalam hadis ni yang disebut, yang dimaksud dengan zikir bukanlah makna yang umum, bukan makna yang khusus. Makna yang khusus maksudnya ucapan kita ucap dengan mulut serta ingat dengan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tu yang dinamakan sebagai zikir. Dalam hadis ni berjuang fi sabilillah dia tidak termasuk dalam zikir dalam hadis ni. Dalil dia, okey, kita tengok lepas daripada ni. Dalil dia, aku katakan wahai Rasulullah, walaupun daripada orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi orang yang berzikir dia mendapat kedudukan yang tinggi lagi di sisi Allah berbanding dengan orang yang berjihad pada jalan Allah. Okey, jadi tengok dia buat perbandingan di antara dua ni. Jadi bermakna berjihad fi sabilillah lain daripada zikir dalam masalah ni. Okey, dia faham kan? Yang sebelum daripada ni Imam Nawawi kata perkataan zikrullah dia merangkumi keseluruhan. Bukan hanya ucap dengan mulut, bukan hanya ingat dengan hati. Tapi dalam hadis ni zikrullah hanya merujuk kepada sebut dengan mulut, ingat dengan hati saja. Kerana ada perbandingan di antara dua perkara. Ketika Rasul khabar zikrullah lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka Abu Sa'id Al-Khudri tanya kepada Rasulullah, adakah lebih mulia lagi berbanding dengan berperang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu tu baginda menjawab, walaupun, maksudnya walaupun, ya, lebih tinggi lagi berzikir kepada Allah berbanding dengan orang yang berjuang fi sabilillah. Sehingga kan walaupun dia menebaskan pedangnya kepada orang-orang kafir, bukan seorang ramai dan musyrik, sampai pedangnya patah. Perang sampai patah pedang. Allah, sampai tahap tu. Bukan patah dekat orang, patah pedang. Banyak sangat dia tetok orang dalam peperangan. Dan berlumuran darah. Pedang dipenuh dengan darah. Khak tekuk orang tu, khak tekuk orang ni. Tetap orang yang berzikir kepada Allah lebih tinggi darjatnya.
Allah Rabbi. Ini besarnya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang berzikir kepada Allah, orang yang hati dia rapat dengan Allah, orang yang kuat hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala, duk ingat kepada Allah taala siang malam, dia duk mikir untuk rapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hati dia sentiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang berada dalam perjuangan, kadang-kadang perjuangan tu molek dah, tapi hati rosak kerana ada sifat riak dan seumpamanya. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang berzikir kepada Allah, okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena tahu bahawasanya, jangan kita faham daripada hadis ni bahawasanya Rasulullah suruh kita berzikir, tidak suruh kita berjuang. Itu adalah salah. Rasulullah hanya nak buat perbandingan di antara dua amalan ni sahaja. Tapi bukanlah bermaksud amun dak ya pergi juang pun apa, duduk ulah wasbih dulu siang malam tinggi ya darjatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah. Kerana berjuang, berjihad fi sabilillah di antara perkara yang diwajibkan oleh agama, perkara yang diwajibkan oleh syarak. Cuma ketika mana nak banding dua amalan ni, orang ni sentiasa siang malam duk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hak ni berjuang saja, zikir jarang-jarang, malas nak zikir sebagai contoh. Kadang-kadang ada juga. Maka mana hak yang lebih tinggi darjat di sisi Allah? Orang hak yang berzikir lebih tinggi darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukanlah bermaksud jangan berjuang, hanya duk ulah wasbih saja. Itu adalah salah. Itu bukan daripada ajaran agama Islam. Di antara ajaran agama Islam adalah mesti kita kena mempertahankan agama Islam. Mesti kita kena berjuang, mesti kita kena berjihad, menentang segala musuh-musuh Islam, dengan cara yang sesuai dengan zaman kita lah. Zaman dulu dengan melalui peperangan, di tempat kita dengan cara-cara yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kami riwayatkan juga dalam Sunan At-Tirmizi dan Sunan Imam Ibnu Majah daripada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq wa khairin min an talqaw 'aduwakum fatadribu a'naqahum. Qalu bala. Qal zikrullah ta'ala. Artinya, aku beritahu kepada kamu, munak dak, tentang amalan paling baik dan murni, paling bersih. Amalan paling baik, amalan paling bersih di sisi Allah Ta'ala, dan serta tertinggi pada darjat kamu, dan lebih baik daripada bersedekah emas dan perak. Nak banding dengan sedekah emas, sedekah perak, sedekah harta benda, lebih baik orang ni lagi ya? Lebih baik daripada kamu bertemu dengan musuh kamu, kemudian kamu tembah batang leher mereka, maksudnya berjihad fi sabilillah. Dan tu apabila Rasul tanya lagu tu, mereka menjawab, sahabat menjawab, mahu lah, nak lah. Baginda bersabda, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbi, besar tak besar zikrullah, sehingga dalam hadis ni kata Nabi SAW, zikrullah adalah sebaik-baik amalan yang kita buat, sebersih-bersih amalan yang kita buat di sisi Allah Ta'ala, amalan yang paling tinggi darjat di sisi Allah, dan lebih baik daripada kita menginfakkan mah dan perak fi sabilillah, dan lebih baik daripada kita berjumpa dengan musuh kita orang kafir. Kita kerak tekuk dia, dia kerak tekuk kita, maksudnya berjihad fi sabilillah. Lebih baik lagi zikrullah subhanahu wa ta'ala. Macam kita khabar tadi, kita kena khabar pula, bukanlah bermaksud hadis ni suruh kita zikir dan ayah infak. Allah Rabbi, bukan hadis ni maksud lagu tu. Lamakan masjid kita dah siap lagi ni, dah makan zikir dah ya, minum-minum bakal pula wasbih dah, bah lebih baik ya. Ni masjid kita dah siap lagi, kena infak lah. Infak ada ganjaran pahala, ada ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Cuma ketika perbandingan di antara zikrullah dengan infak, mana lebih tinggi? Lebih tinggi zikrullah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah bermaksud Rasulullah tak suruh kita infak. Bahkan dalam masalah infak banyak lagi hadis-hadis yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ganjaran dia. Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain menyatakan hadis ini memiliki sanad yang sahih. Maksudnya hadis ni dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Seterusnya telah kami riwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi dan Sunan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi faqala ya Muhammad aqri ummataka as-salam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatut turbah adbatul ma wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam Isra. Pada malam Isra Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mati lama dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dalam keadaan Rasulullah jaga. Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala kuasa kita mempertemukan kita dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah. Tapi jangan kalau orang ada orang tahu aku jumpa dengan orang mati dah, atau kita tak percaya. Cuma kita tengok kepada kekuasaan Allah. Allah Ta'ala kuasa mempertemukan orang hidup dengan orang mati. Allah Ta'ala kuasa, sebagaimana yang pernah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain pada malam Mi'raj. Baik, benda Nabi Ibrahim apabila jumpa dengan Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikanlah salam kepada umatmu. Nabi Ibrahim bagi salam kepada umat Rasulullah, termasuk kita. Maka kita jawab salam. Wa alaikassalam ya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim minta daripada Rasulullah, kirimkan salam kepada umatmu. Okey, kita baca hadis ni jadi bermakna ucapan salam yang dikirimkan oleh Nabi Ibrahim kepada Rasul sampai kepada kita. Maka kita jawab wa alaikassalam ya Nabi Allah Ibrahim. Baik, seterusnya kata dia, sampaikanlah salam kepada umatmu dan beritahu kepada mereka bahawa syurga memiliki tanah yang subur dan air yang segar. Ia memiliki lembah-lembah. Allahu Rabbi. Tanaman-tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Banyak tak ucapan ni, sebab ni adalah tanaman syurga. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Okay, kita berhenti situ dululah. Untuk malam ni kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita, memberi pertolongan, membantu kita dapat beramal dengan apa yang kita dengar. Jadi sekurang-kurangnya kita beramal, walaupun sekali ataupun dua kali ataupun tiga kali, sekurang-kurang sekali kita beramal agar kita termasuk dalam jumlah orang yang pernah beramal benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.